Asal-usul baju Melayu. Yang lama dikelet, yang baharu didukung. Betul kata orang dulu-dulu, adat yang lama masih diamalkan walau di mana sahaja kita berada. Adat dan tradisi tidak dapat dipisahkan kerana ia merupakan suatu warisan yang perlu dijaga dan diwarisi supaya ianya tidak tenggelam oleh budaya barat. Dalam masyarakat Melayu, adat ini terbahagi kepada tiga, iaitu adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. Adat artinya arahan, panduan atau peraturan hidup yang lazim dipakai sejak dahulu kala untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib, selamat dan damai. Menurut pakar undang-undang dan adat, perkataan adat berasal daripada bahasa Arab iaitu adah yang bererti tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang sehingga tingkah laku berkenaan menjadi kebiasaan harian. Secara tradisional di alam Melayu, antara adat yang biasa diamalkan adalah adat resan berpakaian. Pakaian menunjukkan ciri-ciri kebudayaan suatu bangsa. Jika kita menelusuri sejarah peradaban kerajaan Kesultanan Melayu lama, pakaian merupakan elemen penting untuk menunjukkan status si pemakainya. Di Malaysia, setiap negeri juga mempunyai adat resam berpakaian yang tersendiri, lahir daripada pertumbuhan dan perkembangan pakaian orang dahulu kala iaitu proses ubah ansur. Proses ini bukan sahaja berlaku akibat peradaban awal masyarakat di tempat itu sendiri, malah yang lebih penting akibat daripada pengaruh dari pedagang India, China, Arab dan Eropah. Unsur-unsur tamadun dari timur dan barat ini diolah dan digabungkan menjadi satu budaya yang beraneka rupa serta indah dan unik. Sebelum adanya pengaruh Islam, pemakaian orang Melayu dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Mereka hanyalah berpakaian ringkas, yang lelaki hanya menggunakan dua helai kain, satu untuk menutup kepala dan satu lagi sebagai sarung. Perbezaan status dapat dilihat melalui penggunaan jenis kain yang mahal. Penyerapan dan transisi pengaruh agama Islam berlaku secara berperingkat dan proses ini mengambil masa yang agak lama. Masyarakat Melayu mula berpakaian secara sopan, iaitu memakai baju berbentuk tunik pendek berkain kapas hijau dengan bahagian bawah dililitkan dengan kain sutera. Abad ke-15 adalah kemuncak zaman Kesultanan Melayu Melaka yang Islam adalah agama rasminya. Pada ketika inilah pakaian tradisional baju Melayu dicipta. Pengaruh Islam yang kuat telah mengubah cara pakaian orang Melayu kepada ciri-ciri yang bersesuaian dengan agama Islam. Baju kurung atau lebih dikenali sebagai baju Melayu merupakan pakaian tradisional kaum Melayu sejak berabad-abad lamanya. Dalam kesusasteraan Melayu, pada tahun 1400, pakaian Melayu digambarkan dengan baju kurung dan sudah menjadi hal yang lazim bagi orang Melayu untuk memakai tunik untuk menutupi tubuh mereka. Berdasarkan buku pakaian cara Melayu yang dikarang Ismail SZ tentang sejarah Melayu, pada era Sultan Mansur Shah ketika Islam menjadi agama rasmi, cara berpakaian orang India yang disebut pakaian cara keling secara rasmi dilarang. Dalam buku Pakaian Patut Melayu, Datuk Haji Muhammad Said Haji Sulaiman mengatakan bahawa baju kurung yang kita kenal sekarang berasal dari masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800 di Teluk Belanga, Singapura. Ini adalah contoh baju Melayu pada zaman dahulu yang dapat dilihat pada gambar 1.0. Baju kurung telah menjadi pakaian masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Namun, pada awalnya, baju kurung Melayu agak ketat dan sedikit berbeza dengan baju kurung sekarang. Berdasarkan sejarah Melayu, Tun Hasan Temenggung merupakan orang yang pertama mengubah baju kurung terdahulu menjadi seperti sekarang. Gambar di bawah menunjukkan ilustrasi perubahan dari abad ke-13 hingga abad ke-19.
Semua perkara yang berlaku bermula dengan langkah pertama. Ianya termasuklah dengan baju tradisional orang Melayu yang sangat sinonim dengan perayaan umat Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Malah, baju Melayu juga dipakai bagi majlis-majlis rasmi dan keagamaan. Hal ini membuatkan baju Melayu sangat penting dengan budaya orang Melayu. Namun, adakah kita merupakan generasi yang hanya tahu menyarungkan warisan tradisi ini tanpa cuba menyingkap dan memahami asal-usul warisan berharga ini? Jika kita mengimbas semula sejarah, baju Melayu bermula sekitar 700 tahun dahulu. Ianya diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah yang kaya dengan falsafah dalam berbusana di zaman Empayar Melaka. Pada ketika itu, Sultan memerintahkan orang Melayu mempunyai penampilan khusus bagi menampakkan satu bangsa yang mempunyai jati diri yang khusus dan tidak seperti baju atas angin yang dipakai oleh pedagang Arab atau Parsi di zaman itu. Gambar 1.2 menunjukkan jenis baju Melayu varian Sumatera yang dipakai oleh pembesar kerajaan. Gambar 2 pula menunjukkan sidang Raja-Raja Melayu I di Kuala Kangsar. Hanya 2 orang raja memakai persalinan baju Melayu. Menurut Profesor Madya Paduka Dr. Muhammad Rosli Saluddin, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Perguruan Sultan Idris. Pada zaman Melaka, baju Melayu pada mulanya direka bentuk agak singkat dan ketat seperti baju yang dipakai oleh pesilat. Namun, evolusi rakaan baju Melayu bermula dengan setiap pengubah suaian mendapat izin dan persetujuan Sultan. Baju yang pada mulanya ketat berseluar singkat berubah kepada labuh dan longgar seperti yang kita pakai pada hari ini. Walaupun berubah, tujuan penghasilan baju Melayu masih tetap sama, iaitu melambangkan identiti bangsa itu sendiri dan bukan hanya menutup aurat. Malah, cara baju tradisional ini dikenakan bukan sebarangan, tetapi mempunyai falsafah unik dan tersendiri. Seperti yang terdapat dalam budaya Melayu, cara pelakuan dan pertuturan bangsa adalah sangat berhemah dan ini juga diterjemahkan dalam cara pemakaian. Hal ini secara tidak langsung mendidik generasi muda Melayu akan cara pemakaiannya. Jenis-jenis baju Melayu. Antara baju Melayu yang sinonim dipakai oleh zaman sekarang adalah baju Melayu cekak musang, baju Melayu teluk belanga. Kedua-dua jenis baju Melayu ini berbeza dari segi maksud dan rekaannya. Jika kita lihat dari segi rekaannya, sudah tentu kita akan menyadari perbezaan utama iaitu pada butangnya, di mana baju Melayu cekak musang mempunyai 5 butang, manakala baju Melayu teluk belanga mempunyai 1 butang. Perbezaan ini mempunyai falsafah di sebalik rekaan tersebut. 5 butang keseluruhan di baju Melayu cekak musang merujuk kepada rukun Islam dan 2 butang di atasnya yang sedikit terasing daripada 3 yang lain bererti mengucap 2 kalimah syahadah dan solat 5 waktu. Jika hanya 3 butang dipakai, maka falsafah di sebalik menegakkan rukun Islam tidak tercapai. Gambar di bawah menunjukkan contoh baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Gambar 1.4 menunjukkan baju Melayu cekak musang yang dipakai oleh Aaron Aziz. Gambar kedua menunjukkan baju Melayu teluk belanga yang dipakai oleh model. Malah, terdapat puisi yang menjelaskan tentang kepentingan memakai baju 5 butang untuk baju cekak musang yang berbunyi, cekak musang berbutang 5, 5 rukun di dalamnya, 5 petua di bawahnya, 5 petua ditegakkan. Bagi baju Melayu teluk belanga pula, 1 butang tunggal ini membawa makna Tuhan yang Esa dan ia disemadikan dalam puisi yang berbunyi, Teluk belanga berbutang tunggal, tunggal satu Tuhan yang disembah, tunggal tidak dapat dianjak alih, tunggal tidak dapat dibelah. Persamaan bagi kedua-dua baju Melayu tradisional ini adalah jumlah poket.
iaitu 3 poket. 1 poket di atas dan 2 poket di bawah. Ketiga-tiga poket ini merujuk kepada iman, ihsan dan Islam. Desta dan tengkolok. Desta atau tengkolok juga dapat menentukan status pemakainya. Antara yang paling utama dalam kerajaan Melayu ialah desta dengan solat iaitu dendam tak sudah. Yang pertama kali dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong I yang berasal dari Negeri Sembilan. Kesan pelambangan solat tengkolok atau desta ini amat ketara, menampilkan jati diri setiap negeri yang dipakai oleh raja atau sultan dan para kerabat istana. Antaranya solat tengkolok cogan daun kopi, Sultan Pahang, lang menyongsong angin, kerabat di Raja Pahang, raja di Hilir Perak, dan balung ayang, Perak. Begitu juga ikat bendera, ikat laksmana dan ikat temenggung yang disebut di Kedah dan Terengganu. Kesimpulannya, konsep pakaian tradisional Melayu ini merupakan asas yang wajar menjadi sumber pemantapan pakaian dan busana masyarakat Melayu pada hari ini. Negara Malaysia yang diterajui oleh Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang kedaulatan negara bangsa. Ini juga adalah warisan budaya yang berteraskan sistem Kesultanan Melayu yang berpusat di Melaka. Di sinilah indahnya keseragaman budaya Melayu yang masih dipertahankan. Tradisi ini juga menular di kalangan masyarakat Sabah dan Sarawak yang mengenali baju Melayu. Satu saranan yang perlu dicatat di sini ialah sejauh manakah pemahaman kita kepada tradisi warisan yang telah menzahirkan nilai keindahan klasik melalui warisan baju Melayu. Adalah wajar kita kembali merenung antara nilai keindahan klasik dengan kemajuan daya cipta kreatif yang kadang-kala menolak kewarasan keindahan hanya sekadar untuk melakukan perubahan. Lebih memburukkan lagi apabila sistem lambang melalui jumlah kacing dan ikat kepala itu diketepikan hanya kerana ingin cantik dengan rambut disapu gel. Begitu juga cara memakai kain samping yang dapat membezakan pemakainya, lelaki atau perempuan. Kepedulian untuk melestari kefahaman lambang dan makna berpakaian juga patut diberi perhatian oleh pengurus persembahan seni budaya dan komunikasi agar tidak membiarkan kesarakan budaya Melayu terutama dalam acara rasmi yang berkaitan dengan adat istiadat termasuk persembahan seni budaya di peringkat antarabangsa. Antara warisan yang telah berusia lebih 600 tahun dengan emosi dan kegairahan mencipta perubahan, perlu ada batas agar nilai budaya dapat diselaraskan antara realiti status rasmi dengan kreativiti persembahan atau peragaan seni. Betulkah bidalan nenek moyang kita hanya jauhari yang mengenal manikam? Marilah kita bersama-sama menjaga identiti kita sebagai kaum Melayu yang berjati diri agar budaya dan adat kita tidak lupus di telan zaman. Ayuh bangkit semula anak Melayu demi menjaga warisan budaya kita. Sekian, terima kasih.